Kita masih lagi di dalam bacaan-bacaan iftitah seperti yang disebut di dalam buku Husnul Muslim ini. Bacaan yang kedua, ia ringkas, iaitu yang pertama dahulu kita telah sebut, iaitu bacaan setelah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita disunatkan membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib ila akhir. Ya Allah, jauhkan aku dengan dosaku seperti mana Engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Dan sehingga akhirnya kita telah syarahkan maknanya. Kemudian kita doa, Allahumma qini min khataayaya kama yunaqqa al-thawbul abyadu min ad-danas. Ya Allah, bersihkan daku daripada dosa-dosaku seperti mana dibersihkan kain putih daripada kotoran. Dan kita doa lagi, minta supaya dijauhkan dosa. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad, ataupun bil thalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosaku dengan salji, dengan air dan dengan kesejukan. Dan ini semua adalah warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita salat, maka kita baca itu. Jika kita tidak membaca yang itu, kita juga boleh membaca bacaan ini, iaitu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Juga ringkas yang mana kita boleh baca, iaitu subhanakallahumma wa bihamdik, Maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdik, dan segala pujian dan memujimu, wa tabarakasmuk, dan maha tinggi, maha tinggi namamu, kebesaranmu maksudnya, wa ta'ala jadduk, maka maha tinggi, jadi maha suci, tabarak, maha suci namamu, yakni suci nama Allah subhanahu wa ta'ala daripada sebarang kecacatan. Suci kita memanggil Allah daripada sebarang sifat yang lemah. Walaupun kita sebut zahirnya macam dengan makhluk dari segi nama, tetapi ia tidak sama pada hakikatnya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kalau kita kata Allah subhanahu wa ta'ala melihat, makhluk juga kita gunakan perkataan melihat. Sama pada lafaz, tetapi tidak sama pada hakikatnya. Kerana melihat Allah Azza wa Jal tidak sama dengan melihatnya makhluk. Melihat makhluk memerlukan mata, memerlukan cahaya, memerlukan segala sifat-sifat yang lemah. Jalla wa ala tabarakasmuhu, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia melihat, tidak memerlukan sebarang bantuan dan tidak ada sebarang perkara yang boleh dihalang daripada penglihatannya. Maka kita kena i'tiqad nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun sama pada bunyinya dengan kita, dengan penggunaan makhluk. Kita berkata-kata, Allah subhanahu wa ta'ala berkata-kata, Allah ta'ala melihat, kita melihat, Allah ta'ala mendengar, kita mendengar, tetapi hanya sama pada lafaz, tidak sama pada hakikatnya. Kerana Allah Azza wa Jal tidak boleh disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Maka kita sebut tabarakasmu, maha suci namamu, maha suci namamu. Wa ta'ala jadduk, maha tinggi kedudukanmu, maha tinggi kebesaranmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah melainkan Engkau. Kalau disebut banyak tu pun artinya dia telah membaca doa iftitah, salah satu daripada doa-doa iftitah yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ringkas orang mayang kawin, imamnya akan cepat. Biasanya kadang-kadang bila imam membaca surah, kita tidak ada bacaan lagi, kerana kita disuruh mendengar, maka kita baca subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk la ilaha ghairuk. Ataupun seseorang membaca doa iftitah yang berikutnya, wajjahtu wajha lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Ini satu bacaan yang panjang juga. Cuma sebahagiannya kita baca. Secara umumnya hadis tidaklah menunjukkan, walaupun Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu sebahagian daripada bacaan iftitah, tetapi secara periwayatan daripada hadis dia berasingan. Maksud kalau orang baca wajah tu wajhil ladzi itu satu bacaan, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira itu satu bacaan pula. Macam mana ia dipisah-pisahkan, seperti mana yang kita ada doa yang pertama, doa kedua, ini ketiga, dan dia yang berikutnya salah satu kita baca. Walaupun dalam buku-buku sebahagian menulis ia digabungkan, tapi yang asalnya kita baca secara berasingan seperti mana ia diriwayatkan dalam hadis. Boleh baca, tapi ini dibaca, sekali-sekala baca yang ini, sekali-sekala baca yang ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada yang mencipta langit dan bumi. Dengan lurus, hanifan. Hanifan lurus. Itu dinul hanif, agama yang lurus. Hanifan wa ma ana minal musyrikin, dan bukan aku terdiri di kalangan orang yang musyrikin. Lurus maksud tanpa syirik, dan aku tak termasuk di kalangan orang yang syirik, musyrikin. Ada orang silap, dia tak tahu, dia main hafal budak-budak sekolah sana, wa ma ana minal muslimin, aku bukan di kalangan orang Islam. Dia kadang-kadang keliru pasal ada musyrikin, muslimin. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk di kalangan orang-orang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesungguhnya nusukku. Nusuk ni asalnya termasuk semua ibadat, sembelihannya, hajinya. Sebab tu orang-orang yang kuat beribadat tu dia namakan nusak. Wa nusuki di sini mungkin boleh dikhaskan dengan haji tu dan ataupun ibadat-ibadat lain. Wa nusuki wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbil alamin, Rabb sekalian alam. Rabb, perkataan Rabb kita terjemah Tuhan, tapi dalam bahasa Arab Rabb boleh memberikan 4 makna secara umumnya. Pertama, Rabb, kita kata Rabb, dia boleh bermaksud Al-Malik, Raja. Sebab Malik Yaumiddin, Malik, Malik yang berkuasa. Sebab kita Rabb, dia Raja. Rabb dalam bahasa Arab juga boleh bermaksud As-Sayyid, Tuan. Kita orang Arab kan dia panggil Sayyid. Ya Sayyidi. Kalau kita pergi Mekah dia ada Sidi itu asalnya dia ya Sayyidi. Sebagai Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sayyiduna itu Tuan. Dan kita ada Sayyiduna Abu Bakr Siddiq. Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, Tuan kami Abu Bakr Siddiq. Maulana ni pun Tuan juga. Cuma di negeri India, kalau orang mengaji agama sampai satu peringkat, ya Pak Senawi dia habis dia lebih sikit dapat Senawi. Adalah madrasah dia tu, saya pergi tengok. Dia bagilah Maulana tu macam ustaz di sini lah. Dia tak ada ustaz, dia Maulana.
Hak sana tu balik main tu duk Maulana. Kan? Orang Melayu hak pergi India pun, hadap rajin keluar pergi India pun balik main Maulana. Asalnya bahasa Arab Maulana. Ya Maulana. Dan Tuhan juga dipanggil Maulana. Ya Maulana. Maulana maksud Tuhan. As-Sayyid dia panggil. Tuhan ni panggil Sayyid. Ar-Rabb boleh bermaksud dengan perkataan Sayyid. Rabb ni juga boleh bermaksud dengan perkataan Rabb Al-Mudabbir, yang mentadbir. Sebab itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci, segala puji bagi Rabb, bagi sekalian alam, yang mentadbir sekalian alam. Boleh juga bermaksud Tuan bagi sekalian alam, ataupun yang memiliki sekalian alam. Karena yang memiliki kadang-kadang tidak mentadbir, tetapi mentadbir yang menguruskan sekalian alam. Murabbi pun boleh kita katakan murabbi, guru yang murabbi pendidik. Rabb boleh bermaksud murabbi juga, yang mendidik. Maka Tuhan ini dia Tuan, dia Raja, dia mentadbir dan dia mendidik manusia semua. Dengan 4 makna bagi perkataan Rabb di dalam ayat, dalam semua perkataan. La syarikalah, tidak ada syarik bagi engkau, tidak ada sekutu bagi engkau. Sebab tu musuh terbesar di dalam akidah adalah syirik. Sekutu ni bukan mesti buat sembahan, tapi beriktikad bahawa saja ada suatu kuasa ataupun suatu tempat, suatu pihak yang sama taraf dengan Allah Azza wa Jal, berarti mengadakan sekutu dan syirik. Kadang-kadang dia tak sembah selain Allah, tapi dia anggap ada peraturan yang sama layak dengan peraturan Allah. Tuan-tuan, ada peraturan sama layak dengan peraturan Allah. Boleh jadi dalam peraturan undang-undang, tapi boleh jadi tapi Quran tekan dalam masalah ibadat. Am lahum syuraka'u syara'u minad din ma lam ya'zan bihillah. Adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang boleh membuat syariat di dalam agama apa yang Tuhan tidak izinkan dalam agama? Bukan syariat hidup, syariat dalam agama. Sebab tu kita kata jangan tambah agama, kerana ia bahaya, ia adalah syirik. Di pada satu sudut dia syirik kerana kita bagi kuasa orang lain untuk tokok tambah syariat. Sedangkan syariat ni yang berhak untuk buat dia siapa? Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kita kata ustaz pun boleh juga buat semayang puasa 6 raya apa? Raya puasa 6. Kita kata siapa yang bagi ni? Dia kata memang tak ada, lanas memang tak ada, tapi dah ustaz buat boleh lah. Saya kata Quran tanya am lahum syuraka'u syara'u minad din ma lam ya'zan bihillah. Adakah bagi mereka itu sekutu-sekutu yang boleh buat syariat dalam agama apa yang Tuhan tak izinkan? Tak boleh tu. Bahaya tu. Sebab tu kadang-kadang orang ni dia ceramah, tuan-tuan, siapa yang kata ada syariat lain dari undang-undang lain dari Islam, mereka ni telah berhukum. Dia lupa Quran memang sebut benda tu, tapi Quran lebih tekankan dalam persoalan ibadat. Kerana jalan perundangan ni banyak benda orang boleh fikir, tapi jalan ibadat tak ada jalan fikir, melainkan semata-mata syariat Allah Jalla wa'ala. Sebab tu la syarikalah, kita sebut tidak ada syirik. Jadi bila kita kata tak ada syirik masa awalan salat itu, kita tahu bahawa semayang aku ni aku tak ambil dah siapa lah, melainkan dengan daripada Allah dan Rasul saja. Tak ada sekutu yang boleh duk tokok tambah semayang ni, melainkan yang memberikan syariatnya ialah Allah dan Rasul saja. Wa bidzalika umirt, yang demikian itu aku diperintahkan. Demikian itu kita diperintahkan di dalam masalah agama ini, supaya hanya meletakkan ketaatan setia dan tidak syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ana minal muslimin, dan aku terdiri di kalangan orang-orang muslimin. Allahumma antal malik, dalam sebahagian riwayat dia sebut wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang awal muslim. Disebut dan aku adalah orang yang awal muslim. Dan kalau dia sebut aku awal muslim juga betul, seperti mana awal muslim tu maksud bukan aku orang yang pertama muslim, tapi maksud aku yang orang yang bersungguh-sungguh untuk cepat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam al-awwal muslimin.
Allahumma antal malik, la ilaha illa anta. Allahumma antal malik, ya Allah, engkaulah al-malik. Maksud raja. La ilaha illa anta, tidak ada yang diabdikan diri melainkan engkau. Anta rabbi wa ana abdu. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Tuan-tuan, buat apa kita kata? Tuhan memang tahu kan? Kenapa kita kata? Buat apa yang kita kata engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba? Buat apa kita beritahu dia? Pengakuan itu bukan pemberitahuan, tapi satu pengiktirafan kita. Satu orang bagi benda pada kita, kita kata ada terima kasih, banyak jasa awak pada kita, bayar saya. Kita tak kata pun dia tahu, dia yang nak ganti kita misalnya. Tapi bila kita kata tu, dia kata apa? Katanya hantar hormat lah, hantarlah kenang jasa. Bila satu hamba, dia kalau hamba tu tak kata engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, tetap kita hamba dan tetap dia Tuhan. Jalla wa'ala. Tapi pengakuan satu pengiktirafan di hadapan Jalla wa'ala. Sebab tu sebab tu hamba bila dia, macam mana kalau orang dia doa ni tapi dia tak tahu apa. Wa anta rabbi wa anta rabbi wa ana 'abduk. Tapi hati dia tak tahu apa. Sebab tu macam tak ada faedah daripada tujuan apa? Tujuan bacaan ini. Tujuan bacaan itu supaya kita tunduk pada Allah Ta'ala. Bukan dia satu syok-syok kita baca mentera dah. Supaya kita tunduk. Maka dengan tu tuan-tuan balik tengok semak makna supaya bila kita baca tu kita faham dan adanya khusyuk di dalam bacaan. Zalamtu nafsi wa'taraftu bidhambi. Aku telah menzalimi diriku dan aku mengiktiraf dengan dosaku. Apa maksud zalim diri, tuan-tuan? Kita zalim orang pun berarti kita zalim diri kita sendiri. Zalim ni buat nanya pada diri. Kerana diri ni asalnya patut dia balik-balik ke syurga. Tapi kalau dia balik ke neraka, kita zalim. Tuan-tuan, orang yang bulan Ramadan tu misalnya, tuan-tuan orang yang ibadat, salat, semua, apa dia rasa pada diri dia? Tenang, bahagia. Tapi bila dia tinggalkan iman, dia pergi buat benda-benda karut, apa dia jadi? Serabut dia. Dia bukan tak tahu aku ni duk serabut ni. Lama tak main yang lelok ni. Bisa dia tahu. Tapi kalau duk tahu, duk hanyut. Sehingga dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bila dia merasai balik nikmat iman, dia akan tahu. Itu teruk itu ni. Dalam duk teruk tu, kadang-kadang dia patah balik. Ajak sikit hanyut balik. Mayang lebih korang, agama pun tak pernah ingat, Allah Ta'ala pun tak pernah ingat. Duk lama sikit dan dia patah balik main. Walaupun kadang-kadang kita duk mengaji pun, ada masa yang kita mengaji bagus, kita punya iman, ada masa kita main tapi iman kita tak bagus. Maka seorang soleh, jaddidu imanakum, perbaharukanlah iman kamu dengan qiraatul Quran, mujalasatus salihin, baca Quran, duduk dengan orang saleh, bukan duduk dengan orang berilmu, duduk dengan orang saleh, orang yang baik-baik. Kalau kita rasa kita ni pergi tempat kerja kita pergi campur dengan geng-geng karut tu, sekali kita pun jadi semacam, kita tak sah. Bukan kita sombong, tak, kita tak mampu. Kita kalau duduk kita jadi sangkut. Hak mana cakap jahat apa semua, kita pergi campur semua, kita tak pasal duk boleh dosa. Jadi kita tak sah. Senyum kita senyum, bagi salam. Tapi artinya kita jaga benar. Ini semua kena jaga iman. Dan kita jaga. Dan orang Islam dan semua orang, al-mar'u ala dini khalili. Satu orang di atas agama sahabat dia. Siapa sahabat baik dan itulah agama. Itu sama makna dengan sini bahawasanya subhanaka inni kuntu minal zalimin, yang Nabi Yunus sebut. Maha suci engkau, aku termasuk di kalangan orang yang zalim diri. Kerana dia buat salah. Nabi Yunus ketika itu kesalahan dia meninggalkan kaum dia. Kita banyak kesalahan kita.
tambah ramah. Kita ada banyak. Nabi Yunus tinggal kaum dia, ada dakwah sekat tinggal kaum dia salah. Kita duk tengok mungkar hari-hari dan kita biar. Tak tahu banyak nak salah. Kan? Dan banyaklah dosa kita sendiri pun tak larat nak tanggung lah. Oleh kita suruh kita sebut zalamtu nafsi, aku zalimkan diriku wahai Tuhan. Wa'taraftu bi dhanbi, aku i'tiraf dosaku. Faghfir li dhunubi jami'an, ampunlah dosaku ke semua sekali. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Tuan-tuan tengok daripada mukaddimah doa tadi, daripada wajah tu sehingga ke sini panjang, barulah minta sampai kepada yang dikatakan doa, iaitu dia minta supaya apa dah? Faghfirli dhunubi jami'an, ampunkan dosa kali kesemuanya sekali. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Sebab itu Al-Qadhi Fudail bin Iyad dia ajar, dia sebut dalam doa ni ada ilmu. Satu ilmu. Apa ilmu dia? Ilmu dia, kita belah tengok doa-doa maksur, doa-doa yang datang daripada Nabi ni, kita dapat kesimpulan Nabi ajak kita bukan terus minta. Dia ada mukaddimah yang banyak. Mukaddimah tu semua memuji dan memuja Allah Jalla wa'ala. Kita main-main kadang-kadang kita, ya Allah bagilah rezeki kat aku, amin. Jadi tak ada apa, tak ada mukaddimah, tak faqih, tak ada fiqh di dalam doa, tak pandai dalam doa. Walaupun kata kita tak boleh bahasa Arab, tapi kita kena pandai merintih. Jadi kita ada muka, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, banyak buat dosa, rezekimu banyak, kurang bersyukur. Panjang. Lepas tu, ya Allah, bagilah rezeki padaku. Itu dia sebut mukadimah dengan Nabi ajar. Panjang. Dia baca yang lain dulu. Dia sebut, dia puji Allah, iktiraf kelemahan diri, sebut kekuatan Allah Ta'ala, kebesaran dia, kerajaan dia. Barulah minta kita tu. Kan? Kadang-kadang manusia dengan orang besar pandai kan? Dia sebutkan jasa dan dia puji-puji kau tu, maka kami ingin memohon, baru diminta. Tapi mari kepada Allah Ta'ala, apa? Singkat saja diminta, ya Allah bagikan. Ringkas sangat. Maka tidak, bukan salah, tetapi tidak pandai dalam doa. Tambah kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi ya, dia buat main-main tu. Itu lagi teruk lah. Macam mana nak pergi habang pun kita pun tak tahu. Sebab dia tak ada doa. Abang nak kata tak usahlah berlagu. Tak boleh lagu dia. Tak boleh lagu macam mana tak nampak macam kau ajar lah. Macam mana macam tu. Tak tolong pun kami tolong takkan sebut. Dia kata semua orang saya ambil daripada dulu pun orang macam tu lah. Nak suruh dia kalik dia bang. Semuanya ditetapkan peraturan. Kemudian Nabi sebut wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdini li ahsaniha illa anta. Tunjukkanlah aku kepada sebaik-baik akhlak yang mana tidak akan dapat menunjukkan aku kepada sebaik-baiknya yang sebaik akhlak melainkan engkau. Tuan-tuan, akhlak ni ada dua jenis. Sekurang-kurangnya. Ada akhlak yang khisal, yang Tuhan buat semula jadi dia bagi ke hamba. Setengah orang kan, tuan-tuan, sifat pendiam baik dia. Baik. Tapi ada orang, dia bukan kerana dia baik, dia memang sejak lahir-lahir mai dia pendiam. Akhlak jenis tu kurnia, Tuhan kurnia kat dia. Jadi dia di sudut tu untunglah kan. Dia jenis dia orang cakap apa pun. Ada masa dia rugi lah. Tapi dia di sudut-sudut selamatlah dia banyak benda. Pasal dia tak cakap lah hal-hal yang tak patut dia cakap. Dia jenis diam. Dan sesuai juga dengan hadis Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw tasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dari hari akhirat, cakap yang baik tu pun diam. Dia dapat untung lah, dia memang kecil diam. Cuma kadang-kadang dia rugi baik pun dia tak cakap. Tapi kalau dia tambah sikit baik dia cakap,
Kemudian dia kekal tabiat diam dia, bagus. Ada orang mai dia jenis tak boleh duduk diam mulut dia. Bukan kata dia jahat, tapi dia kalau duduk diam mati kutu dah. Punya kalau tak boleh cakap tergedik-gedik. Kemarin Syekh Qasim, kemarin Datuk Nasar mai sini lawat duduk sembang, dia kata orang politik ni kita kalau boleh cakap depan orang demam hilang. Demam hilang, sakit apa pun hilang lah. Pasal dia nak boleh cakap lah. Katalah kita ni jenis hak kaki cakap banyak. Saya jenis kaki cakap. Cakap. Kita boleh pahala sudu-sudu kalau kita jaga diri kita, kita tak mau cakap benda yang kita teringin sangat nak cakap. Kerana kita tahu salah. Pahala kita akan lebih daripada kawan hak stand by art semula jadi diam tu. Sebab dia tu memang bukan berusaha, memang apa? Diam. Kita tanya apa pun, diam. Benda masa kita semua cakap penting pun, diam. Itu dia. Tapi kalau kita kaki cakap, bila dah kita tahu bahawasanya tak boleh cakap benar, tak baik, kita diam. Teringin nak cakap. Jaga. Boleh pahala gitu. Jadi akhlak ni ada hak semula jadi Tuhan bagi, ada yang kita ikhtiarkan. Kita minta kat Tuhan bimbing hak ni supaya tunjukkanlah aku pada akhlak yang baik. Tak dapat menunjukkan dia melainkan akhlak yang baik ni bukan maksud diam tu dah. Kalau orang nak buat mungkar kita diam, adakah tu akhlak yang baik? Tak baik tu. Saya jenis diam je dah. Akhlak yang tak baik. Tak. Akhlak yang baik ni maksud dia buat sama orang Quran dan Sunnah. Tak boleh. Dia tak hasad kepada orang, dia tak ambil benda orang yang haram. Dia, ini semualah lambang akhlak. Senyum baik. Misalnya, ada seorang muka orang memang muka senyum. Tapi ada orang muka dia memang muka cengeng. Susah juga nampak kan. Dia tu kerja dia memang masuk askar ya. Kita nak buat dia cengeng. Kalau dia senyum. Dan ada orang yang muka serius. Umar bin Khattab antara orang yang muka serius. Orang perempuan duk sembang ramai-ramai Nabi ada. Perempuan duk sembang. Sayyidina Umar masuk. Sunat. Dia kata Umar, perempuan takut kan? Takkanlah takut aku lebih dari Nabi pula. Tapi dia tak, orang takut kan? Dia Nabi puji. Masalah Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Umar tak lalu satu lorong melainkan syaitan lalu lorong lain. Itu dia orang cengeng. Walaupun cengeng dia tu, walaupun kita kata setiap sifat ada lemah dan kurang dia. Umar tinggi makam dalam Islam, tapi cengeng dia tu pernah satu hari memakan diri dia juga sikit. Ketika Hudaybiyah, Nabi orang kan dah semua siap nak masuk ke Madinah, ke Mekah. Semua dah pakai pakaian apa? Pakaian ihram. Musyrikin larang, musyrikin halang. Sahabat-sahabat semua pergi, sahabat tak mau perang, semua bawa pedang yang ada dalam sarung lagi. Sahabat lain patung, Nabi tak apa kita tahlul di sini. Umar jenis sengih. Dia ada tanya beberapa soalan. Kata Umar, setiap kali aku kenal soalan tu, aku akan beristighfar dan menangis pada Allah. Dia kata apa? Tidakkah engkau ini Rasul yang diutuskan? Tidakkah kita agama yang benar dan mereka itu sesat? Dia nak maksud dia, kenapa yang kita nak pergi menyerah pula? Jadi apa arti semua lah? Jadi Nabi dia, Nabi kata, aku tak dapat buat melainkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu baru dia duduk siang. Tapi dia challenge lah masa awal. Dia duduk kira, apa tak bagi aku nak pergi apa? Dia serengang lah. Aku kira nak pergi tepak orang lah. Nabi tak bagi. Jadi ada kalanya, walaupun Umar makamnya tinggi, tapi artinya ada kalanya sifat tu kalau tidak dikontrol, kadang-kadang dia boleh meninggal. Umar ni menyesal kataan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara itu. Ada orang sifat dia baik, tapi kita minta supaya Allah bimbingkan kita bersifat yang baik. Tapi kebanyakan perbuatan yang tak baik ini di samping akhlak lain, ialah kebanyakannya
berpunca daripada mulut orang, kan? Kita biasanya insya-Allah orang solat pun ni dia tak buat, tapi dia masih ada musuh dia buat satu, masih lagi mulut dia. Mulut dia dengan dia pergi ulas hukum hakam yang dia tak tahu, dia ulas perkara yang dia tak tahu, dia ulas. Dan ini semua nak kita jaga, dan kita minta supaya Allah memberikan kita petunjuk pada akhlak. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkan aku daripada keburukan akhlak. La yasrif anni sayyi'aha illa anta, tak mampu untuk memalingkan aku daripada akhlak yang buruk ini melainkan engkau. Labbaika wa sa'adaik. Labbaik ni aku bersedia untuk taat, wa sa'adaik, dan aku bersedia untuk mengikutmu ya Allah. Itu maksud labbaika wa sa'adaik. Sambut, yang aku sambut apa yang kau perintahkan. Wal khairu kulluhu biyadaik, dan kebaikan semuanya di tanganmu ya. Wa syarru laysa ilaik, dan kejahatan bukan kepadamu. Tuan-tuan, siapa yang ciptakan kejahatan? Menurut ahli sunnah, siapa yang ciptakan kejahatan? Nah, siapa yang ciptakan iblis? Syaitan. Tapi dia kata kejahatan bukan kepadamu. Apa maksudnya? Ini menyebabkan para ulama hadis bila sampai kepada perkataan ini berbincang, apa maksudnya? Pertama, kita boleh faham maksud dia mungkin bahawasanya kejahatan ini tidak patut disandarkan kepada Tuhan. Walaupun betul, tapi secara adabnya ia tidak disandarkan kepada Tuhan. Kita tak kata wahai Tuhan khinzir. Betul memang dia yang cipta khinzir, tapi kita tak kata. Kita sebut wahai Tuhan sekalian makhluk, termasuk dalamnya khinzir. Tapi kita tak sandar satu perkataan yang padanya ada nilai yang macam tak elok, walaupun hakikatnya ia demikian. Walaupun hakikatnya demikian. Itu mungkin satu maksud. Satu lagi maksud, mungkin kejahatan tak naik kepada Tuhan. Hak mana jahat Tuhan tak terima, Tuhan terima yang baik saja. Ilai, tidak kepada kita. Juga satu lagi maksud, mungkin dalam maksud ayat ini, maksud hadis ini, kejahatan ini tidak akan mengenai Allah Azza wa Jalla. Tapi saya fikir maksud yang paling asas, selesa oleh saya, ialah maksud kejahatan ini tidak jahat di sisimu, yang jahat di sisi kita. Iblis sebenarnya bukan jahat, betul tak? Dia adalah makhluk di sisi Allah. Tak apa, makhluk Tuhan tak buat jahat, bukan suatu kejahatan. Allah menciptakan makhluk yang bernama iblis. Yang jahat tu siapa? Iblis. Bukan Tuhan yang menciptakan tu, yang mencipta kejahatan. Iblis tu yang jahat. Zina suatu kejahatan. Terdapat perbuatan persetubuhan di antara lelaki yang perempuan, bukan suatu kejahatan. Ia boleh kadang-kadang jadi kebaikan perkahwinan, kan? Yang jahat tu siapa? Manusia lah yang telah menjebakkan ia diistilahkan zina kerana tidak melalui proses perkahwinan. Bunuh orang jahat dan baik. Kita tak ada hukum bunuh orang jahat dan baik. Ada kalau bunuh baik, bunuh orang yang bunuh orang baik jahat. Bunuh orang kafir dalam medan jihad, baik atau jahat? Baik. Bunuh orang tanpa sebab, baik atau jahat? Jadi perbuatan bunuh itu sendiri tidak sifatkan baik ataupun jahat. Mereka yang letakkan baik oleh jahat ialah pelakunya. Maka asalnya Tuhan ciptakan semua ialah baik. Ribut Tuhan cipta, tak ada apa baik. Tetapi apabila dia kena dalam kawasan manusia tertentu, jahat pada sisi manusia, maksud benda tu tak baik untuk dia. Sebab tu apa? Cuba tengok dalam National Geographic. Dia hapuskan burung, satu kawasan burung tu usah hapuskan burung. Burung yang makan apa. Akhirnya tanaman dia habis, dia makan ulat. Dia tak tahu fungsi dia. Kadang-kadang Allah ciptakan burung banyak, dia nak pergi makan ulat. Jadi kita hapuskan satu, jadi apa? Putaran kehidupan dia jadi tak seimbang. Tak seimbang. Banyak manusia hapuskan ni, yang ni jadi begini. Dia hapuskan ni. Kerana asal penciptaan tu baik. Dan kita kata kesemuanya kejahatan itu tidak balik kepada Allah Azza wa Jalla.
Wa ana bika wa ilaik, aku denganmu dan kepadamu. Tabarakta wa ta'ala, maha suci engkau dan maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon keampunan denganmu ya Rabb, dan aku bertaubat kepadamu. InsyaAllah kita akan baca yang berikutnya, insyaAllah doa yang berikutnya pada kuliah akan datang. Kita baca 195. Hukum orang yang menentang as-sunnah. Golongan yang menyeleweng daripada as-sunnah, sebahagian mereka adalah mujtahid yang terkeliru. Sebab mereka seleweng tu bukan kerana mereka nak seleweng, tapi mereka tu telah ada agama, ada ilmu, tapi dia telah keliru dalam hadis tu. Ilmu tu tak sampai ke dia orang kali. Ataupun dia telah ijtihad. Ijtihad dia tu salah. Jadi bila dia ijtihad salah, dia duk bertahan juga. Kadang-kadang ijtihad dia tu nampak macam dia menentang nas Nabi. Dia sangka dia betul, dia salah. Ini dia kata satu golongan. Kedua, golongan jahil yang dimaafkan. Hak tak tahu apa. Mungkin tak tahu apa tu, dia pergi ikut kawan yang ijtihad yang salah tu, dia tak tahu apa. Kita terang kat dia, hadis do'aif. Mana boleh do'aif? Nabi semua kuat. Dia tak tahu apa. Tahu payah kita dengan jahil. Sebab tu kadang-kadang orang jahil ni susah. Kita tak apa nak berbetul dia, kita nak berbetul hati tu. Betul dia tak jadi. Dia pun tak faham maknanya. Dan kita duk kata pakcik tak boleh ni yang betul yang dalam Sahih Bukhari. Dia baca ni. Bukhari mana pula ni? Bukhari Tanjung Pelepah. Kan duit kita ada ni. Dia ni tak upaya. Tuhan maaf tu dia kata mustahil apa? Orang jahil yang dimaafkan tak tahu apa. Apa pun tak tahu berdengung. Tapi kalau dia boleh tahu tapi dia saja buat apa? Buat aku tak mau faham, itu lain. Itu lain. Itu dia memang tolak. Ni dia ni terang pun tak dapat nak faham sangat. Dia tak faham. Mungkin kita jumpa makcik umur apa 70 tahun. Dia main terang. Kalau main mengaji kat kita ada terang macam ni. Di doa iftitah ni, hak tu makcik baca tu pun boleh. Satu lagi Nabi baca macam ni, Nabi baca macam ni, Nabi baca macam ni. Semualah hadis makcik. Banyak sangat ni, tak boleh macam ni. Kalau kita macam makcik jahat-jahat payah kan. Tu pun kita kena. Dia tak payah dah kan. Oleh kerana itu, tapi kita tak bolehlah kata betul hak salah dia buat. Tapi kalau hak dia buat tu agak-agak apa, bolehlah diterima. Yalah kita kata makcik buat yang dulu lah. Kenapa betul ustaz makcik? Kita betul ustaz dia betul dia. Dia tak boleh, dia pun tak boleh nak faham. Dia dengar. Kita kata yang ni dimaafkan. Puak zalim yang melampaui batas, yakni mu'tadil zalim. Ni dia memang dia tahu, tapi apa? Saja nak tunjuk keras kepala. Saja nak tunjuk buah dia, nak tahan hak dia punya. Dan ini ramai. Kita sendiri dalam hayat kita pun, dan pengalaman tuan-tuan dalam masalah yang bukan agama. Kadang-kadang benda tu kita tahulah kita salah. Saja duk keras juga. Takut malu. Buat tak tahu pun kita buat kau. Malah nak kata aku salah. Kadang-kadang orang suami isteri kan, dia tahu dah kata bini dia betul, dia salah. Dia tak mengaku, dia tak tahu. Keluar buat kau. Kan? Hadis tu. Ada orang bukan kata dia tak tahu benar. Dia tahu benar tu betul. Tapi malah aku malah nak jatuh saya aku kan. Mu'tadil zalim. Kadang-kadang dia tahu dah salah. Yang mu'tadil zalim dia tahu salah, duk tahan lah. Tu yang orang Arab buat contoh. Orang Arab kerja duk buat cerita. Jauh tu orang tengok. Apa dia duk tengah penambah siang nampak gelap-gelap. Orang kata apa? Kambing. Orang kata gagak. Kambing gagak. Kambing gagak. Pergi tengok perut terbang. Tu aku kata gagak kambing apa? Kambing juga tapi kambing jenis terbang. Gagak. Dia nak putih buah. Tak payah. Satu lagi, kaum munafik zindiq. Yang dia memang berpura-pura, dia memang dia nak pertahankan kejahatan. Dan kaum musyrikin yang sesat, ini orang-orang yang sesat. Macam Tuhan, kalau macam mereka tu masuk ni lah, musyrikin yang sesat. Memang dia memusuhi sunnah, golongan sunnah.
Satu, golongan yang menyeleweng daripada as-sunnah sebahagian besarnya disebabkan oleh ijtihad yang keliru dalam usaha untuk menemui kebenaran. Dia nak cari kebenaran, tapi ijtihad dia terkeliru, tersalah. Terkeliru tu kadang-kadang disebabkan hadis yang dia dapat tu, hadis tu tak sahih, dia sangka sahih, lalu duduk tahan benda tu, dia keliru. Kan, dia keliru. Bila dia keliru benda tu, misalnya, contoh banyak. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, bahawasanya Nabi siapa yang masuk ketika imam sedang membaca khutbah, dia duduk, dia dengar khutbah imam. Hadis itu dhaif, ternyata jelas dhaif. Sedangkan hadis yang sahih, ialah Nabi SAW dah tengok orang masuk dalam masjid. Bila dia tak terus duduk, Nabi kata, ya fulan, la raka'ata raka'atain. Qala la, qala qum farka' raka'atain. Wahai orang ni, adakah engkau telah rukuk 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat? Dia kata, Nabi tak bangun dan salat 2 rakaat. Nah, dan Nabi kata, idza dakhala ahadukumul masjid wal imamun yakhthub fala yajlis hatta yarka' raka'atain. Apabila satu orang masuk dalam masjid, imam baca khutbah dia, jangan duduk melainkan setelah dia sembahyang 2 rakaat. Dia dapat hadis yang Tabarani, dia duduk tahan. Dia kata kita ni dah bila masuk khutbah lebih penting daripada sembahyang lagi. Khutbah dia duduk bertahan buah tu. Sedangkan hadis ni hadis sahih. Dia sangka pendapat dia betul disebabkan kerana hadis yang dhaif tadi. Dan dia cuba tafsirkan pula setengah hadis yang sebagai riwayat, sebagian ulama tafsirkan hadis yang Nabi suruh dia sembahyang 2 rakaat tu kerana Nabi nak tunjuk dia pada orang lain dia ni miskin supaya orang lain bersertah kat dia. Nawawi sebut, kan Nawawi sokong, Nawawi kata ini tafsiran yang tak masuk akal. Kada terang hadis dalam masalah ni. Oleh kerana itu tuan-tuan, bila kita berlaku macam tu, kita kata ada juga kadang-kadang tokoh agama dia silap. Maka bila dia silap, dia sanggah sunnah yang kita bawa. Kerana dia salah faham. Sedangkan dia tak semak. Itu pun kadang-kadang salah tu salah dia juga. Dia tak dengar pergi habis hujah yang kita kemukakan. Kita telah kemukakan hadis-hadis yang sahih dalam bab. Cuma dia berpegang pada satu pendapat ujung-ujung. Dan buah tu pun yang boleh kat dia. Sedangkan yang kita kemukakan telah ditulaikan oleh para ulama dan fuqaha. Mungkin juga satu hari kita silap. Kita menyanggahi dia. Sedangkan dia berada dalam keadaan, dia berada di atas dasar sunnah. Di atas satu pendapat kita yang salah. Mungkin belakang. Atau tidak mustahil kerana kurangnya penguasaan terhadap ilmu-ilmu syar'i. Ini satu sebab. Atau melakukan takwil khusus dengan merujuk kepada fakta yang meragukan daripada puak-puak yang sesat. Sesungguh pun demikian, golongan mujtahid yang keliru ini tidak berniat menderhakai perintah Allah dan Rasulnya, atau memang sengaja bertindak menyalahi hukum Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka adalah golongan mukmin yang beriman kepada Allah zahir dan batin. Kadang-kadang dia, namun begitu dia kata mereka ni bukanlah ketika dia sanggah sunnah tu, dia memang nak lawan sunnah dah. Tapi dia silap. Buktinya apa? Buktinya dia apa jenis ni? Kalau kita kemukakan hadis yang betul, dia tengok, dia silap. Tapi kalau dia tengok, aku kata aku tak tarik balik lah. Dia termasuk mana? Mu'tadim dah salih. Tapi kalau dia bila dia tengok, kita bagi tengok, silap. Cuma setengah orang silap ni macam-macam. Pada silap dan dia sengah. Dia tak cakap dapat tu. Setengah orang dia kata, tuan-tuan nak saya terang itu silap kan? Setengah orang kata. Setengah orang dia buat senyap. Orang tanya, tak boleh jadi ada putih ke kan? Dia pun tak mau buah dia. Wah? Macam-macam lah. Tapi yang pentingnya, kita sangka baik. Sebab itu bila tuan-tuan tengok satu orang tu suka berilmu, sayang. Dan lambat-lambat dia bagi betul. Kita kata, mungkin imam-imam besar kata Ibn Taymiyah ada bab yang mana dia bagi pendapat tu dianggap dhaif. Hebat mereka. Sama juga macam Imam Syafi'i, imam mazhab. Kalau ada pendapat dia yang kita tengok bercanggah dengan sunnah misalnya pendapat itu, kita kata dia bukan berniat nak canggah sunnah, ijtihad tersilap. Dan dia tidak berdosa kerana dia telah berusaha. Cuma kita yang datang kemudian janganlah ikut yang silap tu. Jangan kita kata ini masalah khilaf, ikut pergi mana-mana. Tak boleh.
Setelah kita tahu dia silap, kita tak ikut. Cuma kita kata bagi dia itu tidak dosa. Tapi bagi kita yang ikut setelah tahu salah, dosa tidak? Dosa. Itu bab lain. Mereka kata kira orang ijtihad ni salah satu pahala, betul dua pahala. Salah satu pahala, betul dua pahala bagi dia. Bukan bagi kita yang sudah tahu dia salah. Seorang sahabat kita dia nak betul itu, tiba-tiba silap. Kita tahu silap, kita tak ikut. Tapi kita kata, yalah, kita pun tak boleh marah kat dia juga. Masa tu dia tak tahu. Memang kita akan berikan justifikasi untuk dia. Kita akan bagikan, maafkan dia. Tapi kita tak ikut yang silap. Kita tak ikut yang silap. I'tiqad firqah najiyah ialah firqah yang disifatkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang selalu kita baca 72 dan 73 puak itu. I'tiqad bahawa al-firqah najiyah adalah golongan yang berjaya berdasarkan sumber yang maksud daripada Nabi SAW dan para sahabat baginda radhiyallahu anhu. Termasuk golongan firqah najiyah ialah para sahabat dan golongan yang mengikut mereka. Bagi siapa yang berpendapat berbeza dengan i'tiqad firqah najiyah, beza dengan Nabi dan para sahabat, tidak semestinya dia termasuk golongan yang binasa, kerana mungkin dia termasuk mujtahid yang keliru, diampunkan oleh Allah. Mungkin dia tersilap. Mungkin juga mujtahid yang keliru ini tidak menguasai ilmu yang sepatutnya bagi menegakkan hujah. Mungkin dia ada ilmu fiqh tapi dia tak ada ilmu hadis umpamanya, lalu dia silap. Dia tak dapat membeza-bezakan hadis-hadis Nabi antara yang sahih dengan tidak sahih, lalu dia berpegang pada hadis yang tidak sahih. Dia silap dalam masalah. Cuma kalau dia orang betul-betul orang mukmin yang dalam fiqh ni, dalam golongan ini kita harap yang betul, dia tarik yang salah, dia ikut yang betul. Mungkin mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahannya dengan segala kebaikan yang ada padanya. Sekiranya terdapat lafaz-lafaz wa'id atau ancaman yang mungkin boleh dikaitkan kepadanya, tidak sepatutnya golongan yang melakukan takwil, taat beribadat, banyak buat kebaikan yang dapat menghapuskan dosa dan lain turut dikaitkan. Misalnya kalau kita laknat orang, misalnya kita kata, misalnya tadi ayat, siapa yang adakah bagi mereka itu sekutu dalam buat syariat selain daripada Allah Ta'ala, kita kata dia inilah ahli syirik. Kita tak kata dia ahli syirik, kerana dia bukan nak buat syirik, dia tersilap. Jadi dia kata kalau lapan macam tu, walaupun Quran janjikan, kita sebut, beri ancaman pada orang yang buat bid'ah, sebab orang yang buat bid'ah ni ahli neraka dan seumpamanya, kita tak kaitkan dengan orang yang baik-baik ni, yang mana mereka ni dalam hayat mereka berusaha nak ikut yang benar, tersilap, kita tak kaitkan mereka. Kita kata tersilap. Inilah sikap yang sepatutnya. Dapatlah dikatakan bahawa sesiapa yang tidak beriktikad sedemikian adalah selamat menurut i'tiqad firqah najiyah. Kalau kita tanya dia, apa ikutan kita? Dia kata Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada Sunnah yang sahih, kena ikut. Pasal apa Ustaz tak ikut? Mana saya tak ikut? Kita baca-baca, tak payah kan? Oh, saya tak tahu. Artinya hari itu tu bukan dia nak menyanggah Sunnah. Dia apa? Dia tak tahu. Dia silap. Dia silap. Sesiapa yang beriktikad sedemikian, mungkin juga dia selamat dan mungkin juga tidak. Sebagaimana sebut, sesiapa yang diam maka dia selamat. Maksudnya orang yang diam maka dia selamat, maka berarti bukanlah semestinya semua orang yang diam selamat, tapi kebanyakan orang yang diam adalah selamat. Ini adalah sebahagian daripada i'tiqad yang mesti kita ketahui dan pegang dalam masalah. Itu kita boleh tengok orang buat salah menyanggahi sunnah di kalangan orang berilmu, hatta di kalangan para ulama, terutamanya dahulu. Kita tak kata ni ahli bid'ah ulama ni, tak. Kita kata dalam bab itu dia silap. Dia tak tujuan nak buat bid'ah, dia tidak bertujuan. Cuma kita tak ikut yang dia silap. Kita balik kepada masalah zakat. Muka surat 284. Zakat hanya diwajibkan ke atas orang yang memiliki syarat-syarat berikut. Yang pertama, Islam. Tidak diwajibkan ke atas orang kafir atas dasar kewajipan yang dituntut di dunia. Sebaliknya hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, Nabi kata ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'limhum anna Allah qad iftarada 'alaihim shadaqah. Serulah mereka kepada syariat la ilaha, kepada penyaksian tiada ilah yang disembah melainkan Allah.
dan aku adalah utusan Allah. Kalau mereka mematuhi kamu dalam perkara ini, maka ajarlah mereka bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka sedekah. Pertama, hadis ini kata, sebelum nak wajibkan zakat, mesti Islam dulu. Dan hadis ini juga menjadi bukti kepada kita, kita tak suruh orang kepada suatu hukum syarak, melainkan dia kepada Islam dulu. Dan kemudian dalam seruan orang kepada agama, ada peringkat-peringkatnya. Ini kita kena tahu. Dia semayang dak, apa dak, kita duk cerita kat dia supaya ni gerak jari pun mayang pun dak. Duk kalut supaya tangan tak ada dak ke apa, ada dak ke apa. Kalut apa dia mayang pun dak, bagi dia mayang dulu. Kan? Kita ada peringkat suruh. Sebab tu kita kena nak kita ajak di sini, ada bab yang macam fiqh yang agak berbincangan banyak. Kita pun tak berapa suka kalau dia orang terlalu basic main. Nanti dia tak boleh faham banyak sungguh mazhab mereka ni kan. Kerana kita membincangkan banyak. Semua orang mazhab dalam Islam kita bincangkan. Jadi kita mungkin dia tak faham. Oleh kerana tu kita kata kita ada peringkat orang yang kita seru. Kita tengok makcik tua, kita tak cakap makcik menurut sifat solat Nabi begini, kita tak kata makcik hati mayang macam ni, sudah lama dah. Macam tu ke? Macam tu lah. Nabi membuat macam tu. Makcik pun tak nak. Tapi hadis yang baca tu sahih, makcik tak tanya lah. Makcik tak tanya lah. Makcik pun tak tahu bab sahih tak sahih. Jadi tengok peringkat. Nabi SAW pun begitu. Bila dia suruh orang, dia suruh ikut berperingkat. Pertama apa? Tengok orang tak, bukan Muslim pakai emas 3. Lu pakai, orang lelaki tak boleh pakai emas, masuk neraka lu tahu. Apa? Bukan emas, dia Islam tak. Kan? Pakai sulat pendek, teruk lah ni macam sulat pendek ini tu buka aurat, tahu apa buka aurat. Islam pun tak. Maka ada peringkat dalam seruan Nabi SAW. Suruh yang pertama, lebih dahulu suruh dia kepada la ilaha illallah. Jika mereka taat, Nabi suruh kepada memberi sedekah, iaitu zakat. Kewajipan berzakat adalah selepas penerimaan dakwah dan setelah mereka memasuki Islam terlebih dahulu. Begitu juga dengan kata-kata Abu Bakar Siddiq. Ini adalah kewajipan zakat yang telah difardukan oleh Rasulullah ke atas orang-orang Islam. Yang ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari. Kata-kata ke atas orang Islam menunjukkan bahawa orang bukan Islam tidak dituntut melakukannya di dunia. Tapi dia dituntut di akhirat. Dituntut di akhirat. Ulama bincang di akhirat depa ni tak buat. Untung orang Islam hampa tak kena check masalah ni di akhirat dia kata. Dituntut tak? Kita tak bayar zakat, tak puasa, semua catat. Dosa di akhirat dia bercara kes tu. Orang kafir ni kes ni dia bercara di akhirat. Nak dibicarakan di akhirat. InsyaAllah. Kedua kau lah. Ulama-ulama bincang. Tapi sebenarnya tak saya bincang. Itu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Tapi secara umumnya saya sebut, mereka kata, sebagian kata mereka dibicarakan. Sebagian kata mereka tak dibicarakan. Hukuman terhadap kekufuran mereka tu melebihi, Pak. Habis peruntukan lah, cukup lah untuk. Kubur kena? Ajak kubur? Kena? Soalan yang dia tanya. Orang Malaysia tak kena, pasal dia boleh jawab, semua dia bagilah jawapan. Malaysia dia lepas lalu. Bertanya pun dia boleh jawab, dia tahu. Orang kafir dalam hal ni mereka ni serah pada urusan Allah Ta'ala halnya. Tapi katanya demikian perbahasan mereka. Mereka penting kita kerja kita setakat dunia. Dunia kita tak tuntut mereka. Cuma nak sebut, katalah ada satu orang kafir, kita nak buat, katalah dia main kat tempat kita, masjid ke apa. Jadi dia nak, dua orang nak buat apa, ini ada makan-makan. Apa saya bagi lembu 1 ekor. Ada masjid nak buat apa, dia bagi. Kira pahala dah.
Entahlah balas dia benar. Dia tetap ahli neraka pasal dia kafir. Kalau maksudnya kalau dia terima dah dengar ajaran Islam, dia tolak. Kalau dia tak tahu apa tentang Islam, dia tak dihukum oleh Tuhan atas benda yang dia tak tahu. Yang berdosa kita yang tak beritahu dia. Tapi dia tahu Islam tu benar, tapi dia tak mau ikut. Tapi dia bagi benda-benda baik-baik ni. Dia tak musuhi kita, dia bagi. Adakah ada faedah untuk dia? Ha? Dia akhirat, dia akhirat. Ha? Sebahagian para ulama mereka kata bahawasanya tadi macam tadi kali kata ada sedikit keringanan untuk dia. Bukan dia, tapi dia tidaklah ada diringankan azab tu pada dia disebabkan sebahagian kebaikan dia. Macam mana Abu Talib diringankan untuk dia. Ha? Tapi ringan pun kena juga lah. Dia kena. Ha? Kita boleh orang kafir. Ha. Kalau orang kafir tipu kita, dosa kita bagi kita dah tambah top up dia punya dosa. Dosa kita bagi dia tak ada pahala. Kalau kita ditipu oleh orang Islam, dia makan harta kita, dia zalim kita, dia buat tanya kat kita, pahala dia kita ambil. Kalau dia tak ada pahala, dia ambil dosa kita. Orang kafir tak ada pahala, dia ambil dosa. Dia menambah. Allah Ta'ala boleh menggandang-gandakan azab. Tentu azab orang kafir biasa dengan azab Abu Jahal tak sama. Walaupun sama-sama kafir. Kata kafir ni kan, kafir yang menentang dan kafir yang lebih jahat. Ini bagi zakat harta. Zakat fitrah pula diwajibkan kepada orang kafir disebabkan hak kaum kerabatnya yang memeluk Islam yang menjadi kewajipan untuk memberi nafkah kepada kaum kerabat itu. Perkara ini insya-Allah akan kami jelaskan nanti. Zakat fitrah juga tak diwajibkan kepada orang apa? Orang kafir. Tapi yang dia cerita ni macam ni. Kalau dia tu kafir, anak kecil dia masuk Islam, ataupun isteri dia Islam, isteri di bawah tanggungan dia kena keluarkan tak? Dia kena keluarkan bukan bagi pihak dia, bagi pihak isteri dia. Itu maksudnya. Tapi zakat harta tak ada. Okey. Kalau orang kafir nak bayar zakat juga, boleh tak? Ha? Dia nak bayar zakat. Sekarang kita kalau bayar zakat terlepas daripada apa? Kementerian kan? Kita berhabang, kata kita Dewan Min Khair nak perlu bagi setengah juta. Satu orang kafir mari jumpa kita, tak apa, gua bagi zakat. Dia bagi kelulusan kita, kata siapa bayar zakat lepas misalnya, dia bagi, boleh? Ha? Kalaulah kata orang kafir dalam negara ni pun minta peruntukan hak orang Islam tu ada ni bayar zakat, apa? Terlepas income tax, dia nak bayar zakat, boleh? Ha? Kita tak sah lah, dia tak pahala, tapi kita boleh ambil atas nama zakat. Ni duit zakat ni. Duit zakat apa? Duit zakat acung. Boleh? Ha? Benda tu simple. Kadang-kadang kalau orang tuntut, kita nak kena bincang lah. Tak? Pada zaman Sayyidina Umar, dia merintah, ada satu Bani Arab, suku Arab, namanya Bani Taghlib. Dia kalau dia punya nisbah, dia Taghlabi. Bani Taghlabi. Dia Bani Taghlib. Bani Taghlib ni, dia Taghlabi, tapi kita sebut dia Taghlib, Bani Taghlib. Bani Taghlib ni dia tak masuk Islam, dia Kristian. Dia mari jumpa Sayyidina Umar. Dia kata, tolonglah. Dia kata, kami ni Arab juga. Hang janganlah duk panggil kat kami ni ambil jizyah. Jadi sama kami dengan orang Ajam. Orang Ajam ni orang bukan Arab, dia pun tak syok.
Dia tu ego Arab lah kan. Dia tak mau kata orang ajam ni, orang Parsi, orang apa ni ambil apa jizyah daripada Islam, ambil jizyah kata apa. Janganlah duk sama kami dengan orang ajam ni. Tak usahlah kata jizyah, dia kata ambil daripada kami zakat juga. Mak menurut sebab mak kata dia hampa ni bukan ke Islam. Dia kata tak apalah, dia kata hang nak ambil lebih pun tak apa, dia kata. Yang penting hang namakan zakat. Kami tak mau duk nama jizyah tu, sama dengan depa. Sedang mak kata semua masjid tu. Hang bubuhlah nama hang apa pun. Yang penting hang bayar. Dia kata mak terima. Jadi hak depa tu nama zakat. Pasal di atas permintaan mereka. Dan diperuntukkan dalam peruntukan zakat untuk kerajaan Islam. Adalah perbincangan benda ni. Qaradawi bincang panjang juga masalah ni. Dia tanya, boleh tak kalau dua sebuah negara Islam tu orang kafir nak bayar zakat, nak terima tak? Di atas tindakan Sayyidina Umar tu dia kata boleh. Cuma pemerintah boleh tentukanlah kadar dia. Cuma kita tak tuntut dia bayar zakat. Kalau dia nak bayar zakat, itu satu hal yang lain. Kita tak tuntut dia bayar zakat. Dua, memiliki nisab atau nisab. Nak nisab, sad dan nisab. Nisab adalah had memilih harta yang dimiliki. Ini akan diterangkan dengan panjang lebar beserta dalil sewaktu perbahasan tentang jenis harta nanti. Tiga, cukup haul setahun qamariyah. Apa maksud qamariyah? Bulan Islam. Kita tak kira syamsiah, kita kira qamariyah. Sebab tu kita ni bermula masuk hari bila? Tenggelamnya, munculnya bulan kan, startnya waktu malam, kita kira hari-harinya. Sebab kita sebenarnya kira Yusuf Islam punya lagu tu, kita punya kalender going by moon atau by sun. Dia kata by, sebab kita kira dengan bulan. Bulan ni atau baru kita kira. Maka dengan itu bila kita kira masuk maghrib, bermulalah pada hari. Sebab tu kita buka puasa bila apa? Maghrib, kerana habis dah hari tu. Hari tu dah habis dah. Tapi kalau berdasarkan kiraan matahari, bila munculnya? Munculnya matahari. Kita sebab tu bermulanya apa? Daripada terbitnya fajar, kerana itulah tenggelamnya waktu malam. Jadi kita begitu start kita. Sebab tu bila kita dengan kiraan bulan, dengan kiraan bulan. Zakat harta tidak diwajibkan walau berapa banyak nilainya, kecuali setelah berlalunya setahun penuh pemilikannya. Kalau dia ada 6 juta setengah tahun, pada bulan yang ke-7 tinggal 1 juta. Sampai hujung tahun tinggal 1 juta. Hak dia miliki sepanjang dalam tempoh setahun tu ialah 1 juta tu lah, ada yang hilang. Berapa yang dia kena bayar? Nisbah pada apa? Nisbah dah 1 juta lah, bukan kena bayar sudah, nisbah dah 1 juta. Kata Nabi, laisa fi malin zakat hatta yahulu alaihi al-haul. Riwayat Abu Daud, atau tidak dikenakan zakat sehingga mencapai setahun. Syarat ini tidak dikenakan kepada tanam-tanaman. Tanam-tanaman tak? Tanam-tanaman bila? Yauma hasadihi, pada hari dia dituai. Tanam-tanaman tuai saja padi, ada zakat. Kalau padi setahun 5 kali, satu zaman orang dan buat, berapa kali zakat? 5 kali. Dia bukan kira tahun, dia kira hari dia. Buah-buahan dan galian tak kira. Maksudnya rikas. Tuan-tuan, korek belakang rumah, buyur. Dapat retak bawah tanah. Atau kita lah, Karun atau dia di Mesir. Atau kita atau kawan kita lah, apa pasal nak yang Karun. Dia jumpa belakang rumah pun atau Karun banyak, atau Karun belakang rumah pun apa tu di Mesir. Tidak disyaratkan haul. Termasuk harta rikas ni apa? Petroleum. Pasal dia galian.
Bahkan ia wajib dikeluarkan sejurus selepas hasil ataupun dituai. Perkara ini akan dijelaskan pada tempat yang tak apa. Nanti dia akan jelaskan. Cuma kalau petrol sekarang ni kebanyakan kalau dia milik individu, syarikat dia kena. Kalau dia milik pemerintah dia tak kena. Harta yang menjadi milik pemerintah tak kena. Pasal pemerintah itu tidak mewakili individu. Dia bukan harta perseorangan. Kalau tidak, dia kalau harta pemerintah kena, dia kumpul duit zakat. Dia ada 3-4 juta duit zakat lagi, dia nak kena zakat sekali lagi tak? Itu bukan duit awam, itu duit pihak kuasa. Zakat harta anak kecil dan orang gila. Berdasarkan penjelasan terhadap syarat-syarat di atas, anda mengetahui bahawa kewajipan mengeluarkan zakat tidak disyaratkan pemiliknya baligh ataupun berakal dan waras. Kalau kata pak dia mati, tinggal di dalam bank untuk anak dia 10 juta, anak dia baru berusia 2 tahun, wajib zakat dikeluarkan. Siapa yang keluarkannya? Orang yang menguruskan zakat. Kalau dia gila, keluarkan juga. Arti kewajipan zakat pada harta anak kecil dan orang gila tidak bermaksud syarat mewajibkan anak kecil dan orang gila mengeluarkan zakat harta mereka. Kalau mereka tidak mengeluarkannya, akan dikenakan azab pada hari kiamat. Itu bukan maksud dia. Kalau maksudnya kalau dia kecil, dia tak keluar. Macam mana dia keluar, dia tak tahu. Kalau dia tak keluar, tak kena azab pada hari kiamat. Tapi kata dia, ia bermaksud hak zakat ada pada harta mereka. Apabila sempurna syarat, maka wali keduanya, yakni wali orang gila, yang pihak pengurus kepada harta orang gila dan pengurus kepada harta anak kecil itu, wajib mengeluarkan hak ini bagi pihak pemiliknya. Sekiranya wali lalai dalam hal ini, dialah yang berdosa dan berhak mendapat sisaan Allah Azza wa Jalla. Oh, jangan main untuk urus harta, kan? Kira-kira aku tolong urus je. Hang amanah. Sekiranya dia tidak memiliki wali, wajiblah ke atas anak kecil itu pada dia baligh dan orang gila selepas dia sedar mengeluarkan untuk tahun-tahun yang dia tinggal. Harta dia ada, tak ada siapa, dia bersimpan, dia jaga seorang siapa, tak urus. Selepas dia mati, barulah peguam sidik Sigaraga panggil. Barulah dia beritahu harta-harta sidik di luar negara. Lepas tu dia kena keluar lah. Sidik Sigaraga, ulang. Tapi sidik Sigaraga, Tun Sulaiman Kalikan. Alakan. Pandai orang tu nama Turki tu. Ya kan, Romli je nak dia pandai. Dia tak bila dia Arab, tak bila dia Turki. Semua dia ada. Cuma dia cover sikit. Sulaiman Kalikan dia bagi sampai dalam mimpi je. Tapi katanya tahun-tahun yang dia tak keluarkan tu, dia keluarkan. Kewajipan berzakat tetap dikenakan kepadanya pada waktu itu. Jika dia memenuhi syarat-syarat, wajib keluar zakat. Dalil wajib anak kecil dan orang gila, insyaAllah kita akan sambung berikutnya pada minggu depan. InsyaAllah tuan-tuan ada soalan. Nak bagi kita berikan glory. Dia sekali dapat, itu mal mustafad. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, mal mustafad tu tak kena zakat. Nanti kita akan lalu bab ni tak apa. Tetapi di Malaysia ni, dia wajibkan juga keluarkan zakat. Misalnya zakat gaji kan, gaji dapatan kan. Itulah mazhab Syafi'i tak termasuk. Tapi dia kenakan juga. Dia pakai qaul mazhab Ahmad. Dia wajibkan zakat. Duit yang kita dapat sekaligus dalam qaul mazhab Ahmad, dia wajib keluar sekaligus tu dapat keluar. Jadi hak kita dapat terkejut 6 juta kita keluarkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak. Termasuk dalam misalnya duit gaji tu kan, zakat pendapatan dalam mazhab Syafi'i dia tak ada. Dia tak ada pendapatan. Qardawi yang cuma tarjih kan. Tarjih pun tarjih biasa lah kata. Kalau tarjih segi logik lah. Kalau yang lain tu orang tanam pokok pun kena, ni takkanlah satu pegawai orang yang ada gaji kerja pendapatan segaji sebulan 20,000, 15,000 tiba-tiba tak kena zakat. Dari segi ruh Islam tu, itu maka mereka pegang yang tu dan mereka keluar daripada mazhab Syafi'i. Walaupun bab lain tak boleh keluar, tapi bab duit memang boleh keluar daripada mazhab Syafi'i.
Bak duit maka keluar dalam masa suci. Bak amalan tak ada untung apa. Rugi. Kerana benda tu membabitkan kenuri-kenuri yang kita nak makan. Rugi. Kalau dia simpan duit, dia kena keluar. Simpan duit bab lain. Sama macam orang menega dia ada. Dia ada. Kalau dia menega pun ada. Dia ada menega kedai. Kemudian dia ada padi pun ada. Sawit pun ada. Dia kena keluar belakang. Duit kedai. Itu zakat kedai. Rezeki dia pun mewah. Keluar pun mewah. Macam Haji Amir. Ada soalan? Dalam mazhab Syafi'i memang dia kata emas apa-apa huli ataupun perhiasan yang dipakai dengan kadar yang munasabah tak dikeluarkan zakat. Tetapi banyak juga di kalangan para ulama yang menyatakan bahawa emas yang ni semua keluar zakat. Pakai tak pakai keluar zakat. Nanti kita akan bahas sampai bab. Pakai tak pakai keluar zakat. Sebab tu kalau dia negeri perlih, oleh kerana negeri perlih keluar semua. Hang pakai tak pakai keluar zakat. Emas semua kena. Kadar-kadar tu pun kena ada masalah juga. Kadar anak mami bang ni banyak ni. Kadar orang Melayu masak ni. Kadar apa yang munasabah yang kata kadar. Itu pun kadang-kadang suku. Perkara dia kata ni daripada kadar perhiasan tak keluar lah. Kadar perhiasan siapa? Kalau mami jarum tu dia. Tu tak kira mami apa ni. Ada soalan? Dia tolong. Kalau dia telah keluarkan, dia nak keluarkan untuk pencarum semua, nak tengok. Kalau orang carum 2,000 tak kena keluar zakat, duit dia tak boleh patut dipotong. Tapi kalau dia keluar di atas, dia adalah satu perkongsian bersama. Tapi sebenarnya wallahu alam, kita nak tengok sistem mana. Aku tak berani kata macam mana dia buat. Tapi yang pentingnya setiap orang ada pemilikan dia. Orang kena keluar untuk milik. Kalau dia telah potong siap-siap untuk kita, maka tak apa. Selesai. Ya. Tuhan gigi palsu dia emas tak? Kena keluar zakat. Apa dia? Secara munasabahnya zakat pendapatan patut dikeluarkanlah. Walaupun kita khilaf, tapi memanglah tidak munasabah orang Qardawi bercakap dari sudut ruh syariat lah. Menurut ruh syariat ni bukan dalil tak ada, tapi dari segi ruh syariat. Orang buat benda berapa sangat pendapatan dia kena keluar. Tiba-tiba satu orang yang ada gaji 5,000, 6,000, ni kalau kerja apa ni hotel apa kilang-kilang ni pusat-pusat orang tadi 25,000, 22,000. Sebagian kawan kita 45,000. Katakan dia 45,000 setahun, dia ada dekat 1,5 juta, dia tak keluar zakat. Lebih dari 1,5 juta. Jadi dari segi logik kehendak agama tu jadi tak seimbang kata dia. Kerana benda ni dulu tak ada sistem macam ni. Jadi dia kata oleh kerana zakat ni dikeluarkan, hak orang kaya pada orang miskin, pada harta hampa juga ada, maka dikeluarkan. Yang kadang dia tak alasan itu. Kok mana pun saya fikir kalau orang tanya kita kena keluar. Kok mana pun kena keluar income tax, tak ada banyak zakat. Banyak zakat. Ada soalan? Nanti kita akan sampai bab tu. Sekaligus banyak mana akan keluarkan. Sekaligus. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni saya nak buat pengumuman berapa kali kata kita buat pengumuman dah. Ni ingat hari ni ramai pakai main mengaji. Pada yang tak main mengaji. Tapi berapa bulan ni budak-budak ni? Mana kertas dia tu? Tuan ambil. Yang pertama, kita punya program pada 19 hari bulan ni. Nak main ni. Hari Sabtu kan? 19 hari bulan ni. Iaitu majlis meraihkan tokoh-tokoh pelopor sunnah tanah air. Tuan-tuan semua dijemput. 18 hari bulan, petang lepas asar, tuan-tuan semua jemput. Tolong bergotong royong dengan kita. Kita akan sembelih lembu. Pada tu insya-Allah pada 19 tu kita petang tu malam tu kita masak, 19 tu kita jamu tetamu kita.
daripada merata lah seluruh Malaysia. Dan yang akan berucap dalam majlis itu banyaklah, kebanyakan insya-Allah akan datang Ustaz Asri Yusof daripada Kelantan, Ustaz Safwan Badri, Ustaz Abdullah Qad, Dr. Abdullah Qari, Dr. Abdullah Yasin, dan ucapan utama kita ialah Ustaz Abdullah Qari, Saleh Al-Qari yang banyak tulis buku tu, dan banyak lagi tokoh-tokoh Datuk Mat daripada penulis Ustaz Rasul Dahri, dan ramai lagi lah. Kebanyakannya akan hadir dan berhimpun di sini pada 19 itu. Dan tuan-tuan bawa duit banyak pun tak apa, boleh bantu mereka. Kita pun sediakan gerai untuk jual buku-buku mereka, dan tuan-tuan hari itu tuan-tuan datang. Tapi tuan-tuan yang mai ikuti kuliah ni kita minta lebih sikit, iaitu hari Ahad, hari 18 tu mai dah, tolong gotong royong kita kemaskan tempat ni semua, tolong bersiang bawang, bersiang bawang ni kita masak, tuan-tuan, kita masak. Okey, itu satu hal yang tuan-tuan semua dijemput. Petang tu ada forum. Pukul 3 kita ada, pagi mula daripada pukul 8, pukul 3 kita ada forum tanggungjawab menegakkan as-sunnah, Dr. Abdullah Yasin, Ustaz Rasul Dari dan Ustaz Asri Yusof. Tuan-tuan semua dijemput menyertai forum tu. Bukan menjadi ahli panel lah, nak tanya boleh. Okey. Pada 25 hari bulan sampai 27 November bulan ni, Institut Yayasan Penuntut Al-Imam Syafi'i dengan Institut Pengajian Imam Qayyim, kita ada buat kem penghayatan salat dan kecemerlangan akademik. Yang ni untuk anak-anak lelaki sahaja yang berusia 10 sehingga 17 tahun. Fasilitator dia daripada mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa UIA. Jadi tuan-tuan semua ambil benda ni, daftar sekarang. Kalau tidak takut penuh. Seorang RM50, perempuan tak diterima. Bukan kerana ada diskriminasi, tempat kita tak mengizinkan. Jadi kita terima yang lelaki saja. Perempuan dah buat dulu Dulu campur Dulu perempuan Dulu perempuan saja. Sekarang ni tuan-tuan